Okay, Assalamualaikum Zim. So tujuan aku video ni sebenarnya adalah untuk kau tengok bila-bila masa kau free, sebab sepatutnya kan kita ada appointment malam ni. Cuma malam ni aku busy sikit sebab klien yang semalam tu dia anjak pula pergi malam ni. So mau nak mau memang appointment dengan dia lah dulu, sebab dia pun susah pasal lain ni, sebab sekarang je dia di rumah, sebab kalau hari biasa dia dekat estate, so tu yang susah. So dengan lagi satu, kalau mau buat malam ni juga memang tak boleh, sebab malam ni lepas appointment dengan klien tu ada meeting lagi dengan manager. So kalau aku buat YouTube ni, kau boleh tengok lah bila masa kau free. So tujuan aku buat video ni sebenarnya adalah untuk aku terangkan dengan kau apa tu konsep takaful, dan apa kelebihan takaful lah, basically yang basic je lah. Aku terangkan kenapa kita perlu ada takaful. Okay, yang pertama adalah konsep takaful tu sebenarnya adalah tabaruk. Apa tu tabaruk? Ialah derma. Okay, aku bagi contoh. Ni adalah tabung, so ni adalah kita lah. Ni adalah orang, so ni A, ni si B. So setiap bulan si A dengan si B ni akan bayar ada jumlah yang dia perlu bayar setiap bulan. So duit yang dia bayar setiap bulan tu akan pergi kepada bank ni lah, kepada tabung ni lah. Akan pergi kepada tabung. So dijadikan cerita, si A ni dia terkena sakit kritikal ataupun TPD, Total Permanent Disability. So duit yang dalam tabung ni akan pergi kepada dia. Akan pergi kepada si A. Itu konsep takaful sebenarnya. So setujukah kalau aku cakap duit yang kita bayar setiap bulan tu adalah satu bentuk derma? Betul lah, sebab duit yang kita kumpul ni akan pergi kepada A, sebab dia memerlukan duit tu untuk dia cara kehidupan dia seterusnya. So konsep takaful ni juga sebenarnya selain derma adalah tolong menolong sesama peserta. Peserta tu maksudnya siapa yang ambil takaful lah. So dia akan tolong. So contoh pula si B yang terkena kematian. So duit yang dalam tabung ni akan pergi pula kepada si B. Nah, cerita begitulah konsep takaful sebenarnya. Okay, kita pergi pula kenapa kita perlu ada takaful. Okay, based on Bank Negara Malaysia, BNM, Bank Negara Malaysia, Bank Negara Malaysia suggest 70% daripada gaji kita akan pergi kepada expenses. Maksudnya kita punya komitmen, kita punya kereta, kita punya rumah. 70% daripada gaji kita kena bayar tu, expenses. So 20% daripada gaji kita akan pergi kepada saving, simpanan untuk kita punya emergency. Untuk tiba-tiba kereta pula kan yang rosak. So duit yang dekat saving ni boleh digunakan untuk kita bayar bil kereta tu lah, kos rawatan kereta tu. Okay, 10% daripada gaji kita pula akan pergi kepada apa? Pergi kepada insurance ataupun takaful. Ni apa yang BNM suggest, Bank Negara suggest, bukan saya suggest, tapi ni adalah Bank Negara suggest. So kenapa kita perlu ada insurance? Contoh kalau gaji 2.500, 10% daripada 2.500 ni adalah 250. Tapi aku ndaklah ambil yang apa? Yang direct 250. Ndaklah. Cuma mungkin ambil 700, 600. Tapi yang 10% ni adalah suggestion daripada Bank Negara Malaysia. So mungkin aku ambil macam 150, 100 mungkin. Tengoklah. Tengok juga. Okay. Sekarang ni aku bagi situasi di mana aku bagi situasi kelebihan ada takaful dengan tiada takaful. Okay, ni kita pergi ni contohnya mana dia Azim lah. Ni Azim, ni Ahmad. Okay. Azim dengan Ahmad ni masing-masing gaji dia 2.500. So 10% 10% contoh kita ambil saving dia 500 lah, 500 macam tu. So sebulan Azim ni menabung 500 sebulan. So si Ahmad ni pula 300 je. Sebab 200 tu dia sudah bayar takaful. 200
takaful. 200 takaful. So simpanan si Azim selepas 5 tahun adalah berapa? 500 darab 12 darab 5. So ada 30,000. Ada 30,000 betul. So si Ahmad ni selepas 5 tahun simpanan dia ada 18K je. 18K. Ni. Tapi dijadikan cerita tahun ke-6 tu si Azim dengan Ahmad ni terkena sakit kritikal. Bukan Azim ni lah, Azim yang dekat Zimbabwe sana tu. So kita dalam hidup kita ni kita ada risiko 3 risiko utama, iaitu di mana mau centang lagi ni. Sekejap. Ni kita ada 3 risiko utama. Apa pula ni? Sekejap. 3 risiko utama iaitu death, TPD, critical illness. Critical illness. Ni death. Ini aku cerita pasal 3 risiko utama ya. Death, total permanent disability, TPD. Ni critical illness, sakit kritikal lah. So dekat yang pertama, dekat Malaysia ni kita ada bukan dekat Malaysia, mau cerita dekat dunia ni kita ada 43 jenis penyakit kritikal. Kita ada 43 jenis penyakit kritikal dan yang paling famous adalah ada 3, iaitu sengit jantung, kanser dengan buah pinggang. Ini yang paling famous, orang Malaysia selalu hidap. Okey. Bolehkah kalau aku cerita, aku nak mau ada risiko utama dalam hidup ni. Macam aku nak mau kematian, aku nak mau TPD ni dalam hidup aku nak mau critical illness ni dalam hidup aku. Bolehkah? Tak boleh, sebab ini adalah satu bentuk risiko kita. Risiko kehidupan. Bila-bila dan di mana-mana je boleh berlaku, betul? So, kalau kita keluar rumah pun, boleh berlaku kematian. Boleh kereta langgar kita. Tu contoh, ini satu bentuk kemalangan. Lepas tu kita patah kaki. Ni, TPD. Ni, kalau kita kena langgar kereta, lepas tu meninggal. Ni, meninggal. Ni, critical illness ni, mungkin mungkin peratus tinggi untuk tidak kena tu tinggi lah. Cuma death ni memang confirm pasti. Memang kematian tu akan pasti. Syarat untuk mati ni bukan kena tua, bukan kena sakit, bukan. Syarat untuk mati adalah bernyawa. So inilah. Ni. Mungkin ni enggak, tapi ini pasti. Ini yang confirm. Tapi sekarang ni persoalan je. Kalau kita meninggal nanti adakah apa yang kita mau tinggalkan dekat isteri anak-anak kita, apa yang kita mau bagi dengan parents kita, dengan kita mati ke tak begitu je kan. So kita pergi pula, okay, aku cerita tadi. Ni contoh kita tadi Azim dengan Ahmad tadi kan. Diorang terkena kanser. Dua-dua ni terkena sakit kanser. Ni tadi saving dia ada 30K. Ni tadi dia ada 18K. So dijadikan cerita diorang dua ni terkena sakit kanser, tapi bukan Azim ni lah, yang Azim dekat Zimbabwe itulah. So kos rawatan untuk kanser tahukah berapa? Kos rawatan untuk kanser ada 40,000. 40,000 kos rawatan untuk kanser saja. So kita tengok dulu Azim ya. So saving dia ada 30,000. Bil rawatan dia ada 40,000. So dari mana lagi dia mau dapatkan 40,000? Mungkin dari parents kan? Parents. Mungkin dari kawan dia. Mungkin dari kawan. Atau mungkin lagi apa? Mungkin dia loan daripada bank. So maksudnya dia dapatkan 10,000 tu, dia menyusahkan parents dia menyusahkan kawan-kawan dia menyusahkan dia sendirilah. Sudah sakit, lepas tu dia fikir lagi macam mana dia mau selesaikan bil hospital dia 40,000. Dia macam okay, aku nanti bahas ni. So yang belakang pula Ahmad ni kan tadi kan dia mencarum takaful 200 bulan. So bil hospital dia settle. So kenapa? Takaful yang bayarkan. Lepas tu takaful lagi bagi pampasan dekat dia. Takaful bagi pampasan dia berapa? 40,000.
Ini contoh 40.000, tapi mungkin lebih tinggi lah. So, simpanan dekat 18.000 ni tadi, dekat bank ni, terganggu ke tidak? Tidak terganggu lah maksudnya. So berbanding dengan Azim tadi, saving dia sudah memang habis kosong, tinggal kosong ringgit dalam akaun dia. Lepas tu dia pinjam lagi 10.000 daripada kawan-kawan dia, daripada parents dia, daripada bank 10.000 untuk dia settlekan bil hospital. So saving dia tinggal berapa? Kosong lah. Itu pun negatif 10 lagi. So inilah kelebihan takaful sebenarnya. So contoh kalau tidak terkena sakit kritikal. Macam mana? Rasa rugi kah? Apalah aku ambil takaful tapi aku nak sakit. Tiada orang di dunia ni berdoa untuk dia sakit, betul? Adakah orang berdoa pagi-pagi dia cakap, ya Allah bagilah aku sakit masuk hospital supaya aku dapat klaim kesihatan? Tak. Dia sebenarnya adalah kita bagi penenangan kepada minda kita. Contoh, kalau kita sudah sakit, kita tak perlu bayar, kita tak perlu fikir lagi macam mana kita masih settlekan bil hospital kita. Sebab apa? So, takaful sudah bayarkan. So berbanding dengan yang Azim yang di Bambu ini tadi, so sudahlah sakit. Lepas tu dia fikir lagi macam mana mau settlekan bil hospital dia, betul? So sekarang ni aku nak tahu kau di mana, sama ada di yang A ni ataupun yang B. Tapi yang B, kalau B lagi bagus lah. Aku suggest. Betul. So, okay, apa lagi? So konsep takaful ni sebenarnya bukan untuk kita tidak mengelakkan terkena risiko utama tadi yang 3 tu, death, TPD ataupun critical illness, bukan. Tapi tujuan utama takaful ni sebenarnya diambil untuk kita meringankan beban keuangan kita pada masa akan datang. Critical yang 3 risiko utama tadi itu memang akan berlaku. Cuma dengan takaful ni dia mampu meringankan beban keuangan kita. Contohlah aku bagi contoh di mana kereta yang ada airbag dengan kereta yang tidak ada airbag. Mana lagi teruk impact dia kalau kena accident? Mesti yang tidak ada airbag, betul? Itulah cakap tadi, kemalangan memang akan berlaku, cuma impact dia tu mungkin akan lebih ataupun kurang. So berbanding dengan kereta yang ada airbag tadi, mungkin dia punya impact tu kurang sikit lah. Berbanding kereta yang tidak airbag. Mungkin kalau tidak airbag tu mungkin mati terus, tapi kalau yang ada airbag mungkin dia setakat patah kaki, patah tangan, semua itulah. Itulah cakap tadi. Itulah kelebihan takaful tu sebenarnya. Kalau rasa rugi juga, so dia adalah satu bekalan di akhirat kita, betul. So apa yang aku cakap tadi, kan dia adalah satu bentuk derma. So apa yang kita bayar setiap bulan tu akan membantu orang yang memerlukan. Itulah. Okay, dalam apa lagi? Boleh aku cerita. Itu je lah. Tapi kalau mau cerita hibah ni mungkin panjang lagi lah. Tapi kalau mau tahu, boleh je. Nanti bagi tahu je. Lepas tu sekarang ni aku nak mau propose kau mana-mana plan. Sebab aku tahu kau pun belum bekerja. Tapi kalau kau berminat, boleh je. Cuma tu je lah. Dia perlu ada komitmen untuk kita bayar setiap bulan. Dan apa? Kalau kau mau, boleh je. Cuma nanti minta details. Nanti kalau kau mau, aku WhatsApp je aku. Tapi sekarang ni aku itu je lah terangkan pasal takaful dan kelebihan takaful. Okay, itu je lah. Azim. Assalamualaikum.